Kita jumpa lagi dalam part 3 bincang pasal kes ni Elin. Sebelum kita ke section seterusnya yang dibatalkan, saya nak sentuh sedikit apa yang berbangkit dalam video part 2. Saya terperasan ada yang komen tentang IFSA, Islamic Financial Service Act. IFSA dia tidak memberi punca kuasa untuk mendakwa mereka yang memilih transaksi urus niaga pinjaman secara riba. Maksudnya pendakwa ataupun pendakwa raya syar'i dia tak boleh guna IFSA tu untuk dakwa individu yang memilih urus niaga ataupun pinjaman ataupun transaksi secara riba. Dia tak boleh guna IFSA tu untuk dakwa orang yang buat riba. Tapi Seksyen 41 larangan riba dalam enakmen jenayah syariah itu boleh jadi punca kuasa jika sekiranya pendakwa raya syar'i nak mendakwa orang yang mengamalkan riba ataupun melakukan transaksi secara riba. Okey, kita ke seksyen seterusnya yang dibatalkan. Kali ini kita bincang seksyen 45. Perbuatan sebagai persediaan untuk melakukan maksiat. Apa maksiat yang dimaksudkan oleh seksyen 45 ni? Kita tengok seksyen 2 enakmen yang sama. Sebab dalam mana-mana enakmen atau dalam mana-mana akta, istilah-istilah yang digunakan dalam keseluruhan akta atau enakmen tu, kita nak tahu secara terperinci apa tafsiran istilah-istilah yang digunakan, kita kena rujuk seksyen 2. Okey, seksyen 2 ni, perkataan maksiat, dia maksudkan perkara-perkara mungkar yang mengandungi elemen seksual. Jadi, perkara-perkara yang mengandungi elemen seksual yang dianggap sebagai satu kesalahan kalau ikut undang-undang sivil ataupun kanun kesiasaan ni, dia lebih menjurus kepada pelacuran. Sedangkan dalam undang-undang syariah, perkara-perkara mungkar yang mengandungi elemen seksual ni dia sangat luas. Sebagai contoh, mukadimah zina, faham ke mukadimah zina, perbuatan-perbuatan yang menjurus kepada zina adalah satu kesalahan dalam undang-undang syariah. Walaupun with consent, walaupun dibuat suka sama suka secara rela. Tetapi kalau ikut undang-undang sivil, mukadimah zina jika dibuat with consent secara sukarela, bukan satu kesalahan. Sebab itu dakwaan-dakwaan yang menyatakan bahawa Mahkamah Persekutuan batal 16 seksyen itu sebab kesalahan yang sama dah ada dalam undang-undang sivil ataupun kanun kesiasaan, sebenarnya kenyataan tu misleading ataupun mengelirukan dan tidak tepat. Walaupun poster, infografi, video yang menyatakan bahawa Mahkamah Persekutuan batalkan sebab pertindanan ataupun pertindihan viral tak bermaksud tepat. Mahkamah Persekutuan batalkan bukan kerana pertindanan ataupun pertindihan seksyen, bukan sebab kesalahan yang sama ada dalam undang-undang sivil. Tetapi walaupun tak ada lagi dalam undang-undang sivil, walaupun undang-undang sivil tak ada pun kesalahan itu, tetapi tetap dibatalkan seksyen tersebut dalam undang-undang syariah kerana hakim-hakim dia tidak compare section to section. Dia merujuk kepada subjek matter perkara tersebut. Mana yang di bawah bidang kuasa persekutuan, mana yang di bawah bidang kuasa negeri mengikut tafsiran hakim-hakim. Saya bagi contoh, kalau hakim-hakim membandingkan section dengan section, dia punya pembatalan tu macam ni je. Tapi kalau merujuk kepada subjek matter untuk membatalkan, maka pembatalan tu efek dia begini. Jadi dalam kes ini, hakim merujuk kepada subjek matter bukan compare section to section. Kewangan bawah bidang kuasa persekutuan. Jadi riba tu, walaupun sivil tak ada undang-undang larang riba, tapi riba tu bawah apa? Riba bawah transaksi kewangan. Kewangan bawah persekutuan. Jadi negeri dah tak boleh gubal lah. Jadi susulan pembatalan 16 seksyen dalam enakmen jenayah syariah ini, skop kesalahan yang boleh digubal dalam enakmen jenayah syariah menjadi semakin terhad. Sebab ada banyak perkara yang tak boleh lah. Yang best sekali dalam video part 1, part 2 tu, ada orang kata perbincangan saya tu sebagai tak menghormati keputusan mahkamah. Sungguh tak relax sekali lah orang macam ni kan. Dia mungkin agak membosankan. Siapa yang kata perhakiman tak boleh dibincangkan? Kan, diskusi, analisis, perbincangan pasal perhakiman tu benda biasa. Apatah lagi kes ni adalah melibatkan kepentingan negara, national interest. Dan apatah lagi lah, undang-undang sivil, undang-undang syariah tu memang bidang saya. Jadi saya mestilah rasa nak bincang kan. Dan rakyat biasa pun boleh. Sebab undang-undang ni ada kaitan dengan rakyat. Boleh bincang. Bincang secara intelek, secara berilmiah, beradab, tak ada masalah.